macam akronim lah. A ada maksud dia, M ada maksud dia, P ada maksud dia, L dan E ada maksud dia. Okey, saya akan huraikan maksud DRSABC dahulu. Okey. DRSABC. Okey, D bermaksud danger ataupun bahasa Melayu dia bahaya. Okey. Okey. D bahaya apabila kita ikut DRSABC ni. D apabila jumpa bahaya kita akan buat size up. Size up ni bermaksud penilaian awal. Kita macam terjumpa mangsa, kita penilaian awal ni, kita buat penilaian awal apa kemerbahayaan, danger tersebut yang ada di sekeliling. Contohnya ada mangsa macam kemalangan di jalan raya, langgar lari contohnya. Okey, di tengah jalan raya kena langgar tu. So kita sebagai first responder yang terjumpa mangsa tersebut, kita hendaklah membawa ataupun memastikan tiada kenderaan yang lalu lalang, jadikan situasi selamat, jadikan minta apa kawasan tersebut tak ada kaca ke apa ke, macam kalau dia aksiden motosikal, sepihan-sepihan kenderaan yang dia aksiden juga tak ada di kiri kanan atau berhampiran dengan mangsa untuk mengelakkan daripada kita sebagai penyelamat dan juga mangsa mendapat kecederaan. Okey. Okey, yang kedua, pastikan keselamatan penyelamat dan mangsa itu adalah apa orang cakap, kita memastikan keselamatan, yang penting keselamatan kita sebagai first responder. Jangan sebabkan kita nak menyelamatkan mangsa tersebut, kita menjadi mangsa kedua pula. Okey. So, pastikan danger tersebut tiada masa kita mula-mula jumpa. Okey, D. Itu adalah D, danger. Okey, yang kedua R, respon. Respon ataupun tindak balas. Kita hendaklah apabila terjumpa mangsa yang kemalangan ataupun yang memerlukan pertolongan tersebut, hendaklah mengesan respon pada mangsa dan lihat sama ada mangsa sedar atau tidak dengan kaedah AVPU. AVPU ni pula A. Akronim AVPU ni. A maksudnya alert. Mangsa kita kena check mangsa tu peka dengan apa persekitaran ataupun peka dengan bantuan yang datang. Masa kita sebagai responder dijumpa mangsa ni, untuk mengesan kepekaan daripada mangsa tersebut, kita macam tap lah, cek gitulah. Faham? Okey, okey. Peka dengan apa-apa pergerakan yang kita buat kepada mangsa. Okey, yang kedua verbal, V. Verbal maksudnya respon kepada apa yang kita cakap, macam cek tak ada apa? Cek cedera ke? Itu adalah respon, kita mengesan respon verbal pada mangsa. Okey, yang seterusnya pain ataupun kesakitan. Adakah apabila kita sentuh tempat yang cedera kepada mangsa tu, mangsa cedera, kita sentuh tempat yang cedera tu, adakah dia akan beri respon? Okey, seterusnya unresponsive. Unresponsive ni maksud dia tidak ada respon sangat sakit. Maksud macam biasanya kalau kepatahan lah. Kalau kepatahan, anggota yang patah tu kadang-kadang kalau dia macam saraf dia macam dah tak fungsi, memang tak ada rasa sakit. So kita tahu diagnose di situ dia mengalami kepatahan gitu. Okey, seterusnya di DRSABC ini S pula. Okey, send for call help ataupun send for help, ask for help. Kita meminta bantuan, panggil ambulans. Contohnya 999. Kalau kita call 99 sama ada akan disambut oleh operator, sama ada hospital ataupun ke PGO, Pusat Gerakan Bomba. So kita akan respon. Sementara kita buat pertolongan jemaah tu, kita minta dulu pertolongan. Call lah, kalau sekarang semua ada phone kan. So kita mintalah pertolongan. Call siapa ke. Kalau ada orang sekeliling, minta tolong orang sekeliling. Itu yang paling penting. Jangan kita buat kerja seorang. Menyusahkan, memang susah. Okey, seterusnya A, airway. Airway ni maksudnya saluran pernafasan. Okey. Apabila terjumpa mangsa yang tercekik ataupun kemalangan apa ke, so perkara pertama kita ikut DRSABC airway ni, periksa saluran pernafasan mangsa tersebut. Pastikan tiada sekatan pada saluran pernafasan mangsa. Buka mulut. Cara buka salur pernafasan pada mangsa adalah kaedah help tilt chin lift.
ataupun jaw thrust. Sekejap lagi ada slide saya akan tunjukkan macam mana healthy chin lift dan jaw thrust ni. Okey, seterusnya pelindungan pada tulang cervical. Cervical ni macam kita kalau istilah perempuan dia panggil cervical collar. Cervical collar ni kalau ada lah. So yang penting jangan gerakkan kepala dia kiri kanan. Kemungkinan tulang belakang dia cedera. Itu boleh membawa maut kalau kita salah tindakan. Okay, seterusnya B, breathing atau pernafasan. Okey, periksa pernafasan mangsa. Pastikan mangsa bernafas dan dalam keadaan yang stabil dengan kaedah lihat, dengar dan rasa ataupun bahasa EMS dia look, listen and feel. Look kita tengok kan. Periksa dia punya kalau kita bernafas kan, kalau anda perasan kita akan tengok badan kita dia kan angkat atas bawah kan kalau kita bernafas kan. Nampak? Okey. Look, listen, lepas tu dengar dekat dada dia. Ada kat bunyi macam bunyi orang bernafas. Okey, lepas tu feel, rasa. Kita pegang. Adakah dia bergerak ke macam mana ke? So, masa dia bernafas tu rasa dada dia adakah bergerak ke atas ke bawah gitu. Okey? Itu. Okay, yang seterusnya C, circulation, peredaran darah. Periksa peredaran darah pada mangsa. Pastikan nadi mangsa ada. Nadi tu dia kita boleh periksa sama ada dekat tangan ni ataupun dekat leher. Macam ni. Ni dipanggil nadi karotid. Sekejap lagi saya akan terangkan dekat mana kita nak cek nadi. Okey. Setakat ni semua okey? Faham? Hello? Faham. Dia tidur. Okey, seterusnya secondary survey DCAP BTLIS. Okey. Head to toe dan examination. Okey, seterusnya head to toe examination adalah kita hendaklah memeriksa di head ataupun kepala, keseluruhan bahagian kepala. Kedua, neck, leher, keseluruhan bahagian leher. Face, keseluruhan bahagian muka. Shoulder, kedua-dua bahu. Chest, bahagian dada. Abdomen, bahagian perut. Pelvis, bahagian pinggang. Upper limb, bahagian tangan. Lower limb, bahagian kaki. Dan back, keseluruhan bahagian belakang. Kita kena periksa. Okey, DCAP BTLIS pula. Maksud D, deformities ataupun kecacatan pada mangsa. C, contusion ataupun lebam pada mangsa. A, abrasion, luka geseran. P, penetration, luka tertusuk. D, burns, terbakar, luka terbakar. Tenderness, sakit apabila disentuh. L, lacerations, luka akibat objek tumpul. I, incision, luka akibat objek tajam. Macam incision ni biasanya luka diiris lah. Okey, swelling, bengkak dan sakit. Okey, ample pula dalam secondary survey tadi. Ample, AMPLE. A bermaksud allergies, adakah mangsa mengalami alahan? M, medication, adakah kita kena tahu ataupun boleh bertanya kepada mangsa adakah kalau mangsa tu boleh jawab lah kan apa ubatan yang dia ambil. P, past medical history, adakah ada sejarah penyakit apa macam darah tinggi ke gout ke apa kan. Okey. L, last meal, makanan terakhir yang dimakan oleh mangsa. Tu biasanya benda ni ditanya oleh macam pegawai perubatan yang sampai di tempat kejadian lah. Takkan kita nak tahu benda tu kan. So E, last kali, event or environment related to the injury, perkara atau keadaan yang menyebabkan kecederaan. Okey, seterusnya yang paling penting apabila jumpa mangsa adalah CPR. Siapa pernah dengar pasal CPR ni? Saya rasa semua pernah dengar kot CPR. Yang PBSM ada pernah dengar tak CPR ni? Pernah. Ya. Okey. Maksud CPR adalah cardiopulmonary resuscitation. Okey. Okey, pengenalan CPR. CPR adalah bantuan kecemasan yang diberikan kepada mangsa kecederaan yang tidak mempunyai denyutan nadi dan tidak bernafas. Merupakan kombinasi teknik bantuan pernafasan dan juga tekanan dada.
Cara ini darah yang mengandungi oksigen akan terus mengalir ke otak dan organ-organ penting hingga perubatan sewajarnya tiba untuk memulihkan jantung. CPR ni berkaitan dengan jantung lah. Biasa tengok dalam TV selalu movie kan, apa mangsa selalu pingsan dia akan tekan dada kan, itulah CPR. Okey. CPR pun mengikut kaedah DRS-ABC. Ya, seperti yang saya terangkan tadi, danger, pastikan tiada kemabahayaan kepada mangsa dan penyelamat. R, respond. S, shout for help. C, compression ataupun tekanan. A, airway. Dan B, breathing. Sama, DRS-ABC sebenarnya. Okey, D, danger. Seperti yang saya terangkan tadi, pastikan tak ada keberbahayaan kepada mangsa. Tengok seperti yang digambar tu, lakonan daripada rakan-rakan anggota. Okay, respon. Contoh tadi, kita macam mana nak buatkan, adakah mangsa tu akan memberi respon. Macam tadi kan, send for help, shout for help. Respon. Kita bagilah macam tepuk-tepuk badan dia kan. Hello, hello encik. Tepuk bahagian bahu mangsa tu. Kalau dia respon, dia boleh selamatkan lah. Okay. Lepas tu shout for help. Tolong panggilkan ambulans. Call 999. Bersama AED. AED ni biasanya dekat market, kalau kita tak pandai pakai tak apa. Okay. C, compression. Compression ni seperti yang saya cakap tadi, kita periksa nadi pada leher ataupun tangan dia. Nadi karotid pada leher ni. Periksa peredaran darah, circulation melalui nadi karotid. Tengok, nadi karotid di bahagian leher mangsa. Jika tiada nadi, dengan tekanan dada. Jika tiada nadi, terus buat tekanan pada dada untuk membantu dia perjalanan darah. Okey, cara CPR adalah dengan meletakkan tangan ni, tapak ni, di ujung ni, letakkan di pada tulang sternum. Tulang sternum ni, di bawah dada ni, puting ni, sama barisan dengan puting kita manusia ni, dekat tengah-tengah ni, di tengah-tengah dada ni. So, tekan dengan tangan mana yang dominan. Katalah kita tangan dominan kita kanan. So, kanan akan berada di sebelah bawah. Sementara itu tangan sebelah kiri di sebelah atas. Macam ni. Tekan. Okey? Dekat tulang sternum kita. Lepas tu cara nak buat CPR tu, tangan tu hendaklah bahu lengan ni hendaklah sejajar dengan bahu sampai darjah ni. Okey? Itu adalah kira macam CPR yang terbaik lah. Okey? Seterusnya, pastikan airway ataupun salur pernafasan terbuka dengan membuat tindakan head tilt dan chin lift maneuver ataupun jaw thrust maneuver. Tengok seperti dekat gambar. Yang gambar yang pertama yang ni. Ni adalah head tilt chin lift. Yang ni adalah chin lift maneuver. Okey, faham? Okey, seterusnya. Breathing, memberi bantuan pernafasan kepada mangsa. Yang seperti yang anda tengok di sini, yang ni yang saya tunjuk dengan cursor ni, ini adalah back valve mask. Ni biasanya kalau EMS lah yang bagi back valve mask ni, ataupun yang ni pocket mask ni kita tiup menggunakan mulut kita sendiri. Okay, kalau nak selamat, kalau nak COVID ke apa ke, panggil je lah doktor kan. Okay. Ni adalah back valve mask, ni adalah pocket mask. Dua-dua benda ni ada dalam jentera EMS Balai Bomba. Okey, perhatian. Tadi seperti yang saya cakap tadi, lakukan tekanan dada, chest press. Nisbah dia adalah kalau dewasa, tekanan dada sebanyak 30 kali dekat sternum tadi dan beri 2 hembusan pernafasan sehingga 5 kitaran, 5 cycle. Ulang 30 kali tekanan, 2 hembusan. Lepas tu leg kejap, lepas tu ulang lagi sampai 5 kitaran. Okey? Okey, lepas buat tu, lepas 5 putaran tu kita cek semula nadi. Karotid tadi.
Lepas 5 getaran, tekanan hembusan pernafasan, periksa semula nadi karotid. Jika tiada juga, buat lagi CPR 5 cycle lagi. So, jika ada nadi pernafasan, letakkan kalau ada menunjukkan tanda-tanda dia bernafas lagi, kita letakkan mangsa dalam keadaan recovery position. Ini adalah keadaan recovery position. Mengiring sebelah kanan ni. Ini adalah posisi recovery position untuk membantu mangsa agar salu pernafasannya sentiasa terbuka. Okey? Okey, seterusnya. Yang tadi dewasa, ni bayi pula. Okey, bagi bayi pula, jika kita terjumpa macam dekat rumah adik-adik ataupun sepupu anak buah ke apa kan. Okey, terjumpalah kita ada kemalangan tak sedar. Tengok senyap kan. Dia tengok dia pingsan. Okey, perkara pertama apa yang kita perlu buat adalah kita tepuk dia. Tepuk, panggil-panggil dia. Baby, gitu lah. Okey, contoh. Okey, selepas tu, yell for help. Okey, yell for help ni kita macam sama, macam tadi. Shout for help. Ataupun telefon 999. Ni, mereka macam tu. Okey, call 99 ataupun dapatkan pertolongan. Macam panggil mak ayah kita ke atau saudara je yang terdekat je. Panggil. So, sementara panggil tu tengok adakah tanda-tanda dia breathing ataupun dia menarik nafas ke apa dia bernafas. Okey. Lepas tu kita buat tekanan pada dada. Tekanan pada dada baby ni lain. Kita gunakan 2 jari. Tekanan pada tulang sternum seperti gambar ni. Ni. Tulang sternum ni adalah tulang sternum Tulang tekan menggunakan 2 jari tulang sternum ni. Tekan, push hard and fast. Okey. Tekan dengan kuat dan laju. 30 tekanan. Lepas tu bagi. Apa itu cikgu? Ya? Apa dia? Ada soalan? Okey. Tekan tadi, dada tadi, tulang sternum tadi, tekan 2 jari. Tekan 30 tekanan dan 2 hembusan nafas kepada baby tersebut. Repeat, ulang 30 tekanan dan 2 hembusan. Okey. Selepas 5 set kita buat cycle CPR tadi, call 999. Lepas tu ulang balik set 30 tekanan 2 hembusan tadi sampai baby tu sedar. Dalam pada tu kita usaha juga call 999 ataupun panggil lah orang-orang di sekeliling kita minta tolong kalau ada yang pandai. Okey, kanak-kanak pula. Kalau kanak-kanak tak ada beza juga. Kita panggil apa, minta tolong, jerit, apa, tepuk-tepuk badan dia, goyang-goyang badan dia, tengok dia sedar tak sedar. Lepas tu bagi pula tekan dada dia buat CPR dengan sebelah tangan. Kalau kanak-kanak kita gunakan sebelah tangan. Itu tangan mana yang dominan? Katalah tangan kanan, okey. Kita buat untuk tangan kanan, guna tangan kanan. Kalau dominan tangan kiri, kidal, kita buat tangan kiri. Sama juga 30 tekanan, 2 hembusan. Lepas tu call lah apa? 999 ke minta tolong dengan orang yang lebih senior ke macam mana ke, okey. Itu kanak-kanak. Okey, seterusnya. Seperti yang saya cakap tadi, kaedah melakukan CPR kepada dewasa, kanak-kanak dan bayi. Okey. Nisbah tekanan untuk dewasa adalah 30 tekanan, 2 hembusan menggunakan 2 tangan tadi, teknik tadi. 2 tangan. Kanak-kanak 30 tekanan, 2 hembusan, 1 atau 2 tangan. Kalau kanak-kanak tu bersaiz besar, macam jenis badan besar, gunakan 2 tangan. Kalau badan kecil, kurus kecil, gunakan 1 tangan saja. Okey. Lepas tu bayi gunakan 2 jari. Okey. Sebab tulang bayi ni dia lembut sikit. Bayi kan, gunakan 2 jari. Jangan guna tangan ni, patah ni. Gemuk, penyek badan dia. Okey. Okey, high quality CPR ataupun CPR berkualiti tinggi lah. Akronim dia ada akronim. Akronim dia kita panggil PESHAFAM. PESHAFAM.
H-A-F-A-R dan M. Okey. P-E maksud palm T bermaksud palm sternum. Okey. Palm pada sternum. Ya? Oi. Hello, ya? Okey, saya teruskan. Palm sternum tu tapak tangan kepada sternum ataupun tulang dada jadi. Okey. E, elbow straight. Yang saya cakap tadi, elbow straight. Siku straight kepada kita punya shoulder dan chest kita. Okey. Lepas tu hard compress, tekan dengan kuat. Fast compress, tekan dengan laju, 30 tekanan tadi. Lepas tu, lepas habis semua complete pusingan tadi, rehat sekejap, minimal pause, lepas tu ulang balik 3, 2, 1, tukar lagi. Okey? Okey, itu adalah high quality CPR. Setakat ni ada soalan? Ya, ya. Ya, dia ke tidur ke? Tak ada. Okey, yang seterusnya adalah choking. Okey, choking ni saya ya? Kalau ada soalan boleh tanya ya. Kalau ada nak apa yang anda lebih tahu lagi boleh bagi tahu. Boleh kita kongsi bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada pertanyaan sedikit ya. Ya, waalaikumsalam. Ada kemungkinan tak masa kita buat CPR tu dengan 30 tekanan tu, ada kemungkinan tak tulang rusuk pesakit tu patah? Memang ada, memang akan patah. Seperti kalau betul-betul buat memang akan patah. Betul-betul kita tekan memang akan patah, tapi benda tu jadi kalau patah, kalau dia boleh hidup sembuh lagi, dia akan boleh diatur balik. Yang penting kita nak kembalikan nyawa dia dulu. Kita nak pernafasan dia nak jadi normal dulu. Okey? Kalau dia kita tekan tu dia tak akan mati. Patah tu dia tak akan mati. Patah memang akan patah. Seperti yang pegawai kita orang selalu cerita kan, dia pergi respon kes MRS. Dia memang cerita kan memang ada patah. Seperti yang pengalaman kita orang lah. Memang akan ada patah. Mungkin chance patah tu dalam 60%, 50% gitulah. Kalau setakat kita tekan macam 2-3 kali dia dah sedar tu tak akan patah lah. Kalau dah sampai ke round ke berapa tu, round ke 10 kononnya, kemungkinan akan patah. Tapi benda tu boleh sembuh balik. Daripada kita biarkan dia terus meninggal, baik kita usaha. Patah tu boleh sembuh balik. Okey? Ada lagi soalan? Okey, terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, seterusnya. Choking sedikit saya serahkan kepada rakan saya, Bibi Amin, untuk menerangkan choking ataupun tercekik. Okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rakan saya, Bibi Airil, saya Bibi Badrul Amin. Ni sekarang ni nak berhenti untuk laluan azan ke nak rehat dulu ke macam mana itu? Ke nak teruskan? Azan kau buat? Tak kisah, terpulang. Terpulang? Sekejap kita tengok dulu azan kau. Okey, baik. Kita teruskan dulu, nanti kalau azan kita bagi laluan dulu kat azan lah. Okey, baik. Okey. Tajuk seterusnya choking, tercekik. Okey, tercekik ni memang jarang-jarang lah kita jumpa orang tercekik ke, tapi berkemungkinan kita boleh terjumpa lah. Kalau tiba kita terjumpa orang tercekik, kita tak tahu nak buat apa kan. Kita macam panik, apa nak buat, tak tahu apa nak buat. Kat sini saya nak kongsi sikit ilmu lah. Kalau kita terjumpa ke tiba-tiba tengah makan ada orang meja sebelah tercekik ke apa ke, ni kita boleh respon dia, kita boleh selamatkan nyawa dia. Okay. Definisi tercekik dimaksudkan berlakunya sekatan pada saluran pernafasan disebabkan sesuatu benda asing. Dia punya saluran pernafasan dia macam tersekat lah, macam dia makan benda-benda yang dia main makan, main telan, lepas tu dia tercekik. Macam
Kemungkinan macam chewing gum pun boleh menyebabkan tercekik chewing gum. Apa sekarang ni biji durian telan. Biji durian, mesin durian kan. Tercekik biji durian lah. Lepas tu tanda-tanda dia tercekik. Okey, tanda-tanda dia tercekik, batuk. Lepas tu dia sukar untuk bercakap atau tidak bercakap. Kebiasaan mangsa memegang leher memberi tanda tercekik. Mangsa mengeluarkan bunyi yang aneh atau menjadi senyap. Okey, kalau nak lagi senang kita tengok orang tu tercekik, dia akan memegang leher dia lah. Memegang leher. Dia dah confirm tercekik lah tu kan. Takkan pegang leher sakit perut pula, betul tak? Okey, seterusnya. Okey, bantuan awal yang kita boleh buat kalau kita terjumpa masa tercekik ni. Okey, first sekali kita boleh tanya tahap mana dia punya tercekik tu. Tanya ada, cik kenapa ni kan. Kalau dia tak boleh nak cakap ke apa, tu dah teruk sangat lah tu. Kalau dia kata cakap, tu boleh lagi, boleh tolong lagi kan. Okey, first sekali kita tepuk kat belakang dia. Tepuk belakang 5 kali tepuk. Back blow lah. Tundukkan sedikit mangsa ke hadapan, tundukkan dia sedikit. Beri 5 kali tepukan di antara kedua-dua skapula bone, di antara tulang ni lah, yang tulang belakang ni. Tepuk dari bawah ke atas, tepuk 5 kali. Lepas tu kalau tak boleh juga, kita ada menggunakan kaedah Heimlich maneuver. Okay, kaedah Heimlich maneuver macam ni. Macam tu. Kita berdiri di belakang mangsa, genggam tangan kanan atau kiri anda dan tempatkan di tengah-tengah abdomen, 2 inci di atas pusat. Kunci kedua-dua tangan anda seperti memeluk mangsa dari belakang dan tarik genggaman anda ke dalam dan ke atas. Lakukan sehingga benda asing tersebut keluar. Okey, kaedah Heimlich maneuver ni kita gunakan tangan yang dominan lah. Tangan yang mana kita rasa kuat tu kat depan. Kita buat macam ni, kita keluarkan. Lepas tu kita pegang macam ni. Lepas tu kita diri belakang mangsa. Kita buat dia ke dalam dan ke atas. Buatlah sampailah benda asing tu terkeluar. InsyaAllah lah, boleh membantu orang yang mangsa tu terkeluar masa sikit ni, boleh bantu dia lah. Okey, kalau contoh tiba ada orang mengandung ke, orang yang obes ke kan, kita macam dia sama ke? Macam tu, dia sama ke macam ni. Jangan panik lah tiba macam mana nak buat ni. Dia dah lah gemuk apa semua, tak apa, buat je. Buat macam kaedah tadi, buat diri belakang mangsa, genggam tangan kanan, kunci dan tempatkan di tengah dada mangsa, kunci kedua-dua tangan anda seperti meluk mangsa daripada belakang dan tarik genggaman tangan anda. Lakukan tekanan dada sehingga benda asing tersebut keluar. Kita buatlah kaedah macam kaedah tadi sehingga benda asing tu keluar lah. Kaedah ni dipanggil Heimlich maneuver. Okay, tiba-tiba kita dah buat CPR apa semua tadi kan. Tiba kita dah kita contoh kita tiba mangsa tu pengsan. Lepas tu dia dah benda asing tu dah keluar dah. Cuma dia kurang pernafasan kan, sebab benda asing tu ada, dia tak boleh nak nafas tadi, dia dah guna tenaga dia, tiba dia pengsan. So kalau pengsan kita buat kaedah CPR tadi kan, macam kawan saya ceritakan tadi, DRSABC tu, kita guna je kaedah tu. Kita tengok saluran pernafasan, kita tengok nadi, cek nadi apa semua. Lepas tu kalau tak ada juga baru kita buat kompres hembusan yang 32 dan 5 kitaran tadi tu. Sampailah dia sedar. Okay, kalau bayi pula. Kalau bayi jangan buat macam tadi pula. Bayi kalau jangan buat kalau bayi jangan tiba-tiba ambil dia buat macam tu kan. Jangan. Nanya kat bayi. Dia ada cara untuk bayi. Okay, tanda kita tengok dulu. Tanda-tanda bayi tercekik kemungkinan seperti apa dia? Okay. Okay, tanda-tanda dia bunyi nafas tidak normal. Kawasan mulut dan bibir kebiru-biruan. Bernafas dengan laju, sesak nafas secara tiba-tiba, pengsan dan berhenti bernafas. Kalau bayi ni satu je nak tahu kan dia punya
tercekik. Ya kok. Ya. Dia punya tercekik, dia akan ni lah, muka dia, tengok muka dia berubah. Lepas tu nafas dia tak normal. Kita tengok, kenapa pula bayi ni kan? Dia tu mungkin Dia main rasa. tanda-tanda tercekik lah. Yang mati. Apa tu? Okey, kalau bantuan awal rawatan kecemasan ke atas mangsa bayi yang tercekik, pertama kita minta bantuan lah. Kalau lah kita tak tahu apa nak buat dan memang tak ada ilmu bab penyelamat ke apa, kita pergilah minta bantuan siapa yang tahu bab-bab ni kan, kat orang sekeliling kita. Lepas tu yang kedua, buka mulut bayi perlahan dan keluarkan objek yang jelas kelihatan. Kalau kita nampak lah benda tu tengok dekat saluran pernafasan, kita ambil lah. Buka tengok, kita keluarkan objek tu. Jika tiada berjaya keluarkan objek dan bayi masih tercekik, terus bangku serta tiarapkan bayi di lengan anda dengan kedudukan kepala bayi rendah daripada badan. Tepuk bahagian belakang, back slap bayi sebanyak 5 kali. Pastikan muka dan hidungnya tidak tertutup. Yang kaedah ni nanti kita tunjukkan. Seterusnya, jika masih tercekik, pusing bayi dan lakukan tekanan. Jika mangsa pengsan dan berhenti nafas, tiada nadi, kita buat CPR lah. CPR bayi tadi 2 jari bukan tekan. Terus habis bayi tu, 2 jari. Okay, macam ni lah kaedah kalau kita nak keluarkan tercekik choking daripada bayi. Kalau ada, Ini adalah back slap. Yang gambar pertama ni, dia back slap lah, dia tepuk bayi tu. Kita kena rendahkan kepala dia. Kena tinggikan bahagian belakang, rendahkan kepala, baru kita buat back slap. Buat sampai keluar. Lepas tu kalau kita belakang tak boleh, kita macam ni lah bayi kan. Kita pegang macam ni. Ni kiri kanan, kiri. Sampailah objek keluar. Okey, terus tadi bab choking tadi ada soalan tak? Tercekik tadi. Soalan-soalan, mau tahu tak faham ke apa. Ada soalan tak bab choking ataupun tadi tercekik? Tak ada. Tak ada. Apa? Nanti lepas ni kalau jumpa mangsa tercekik ke apa, jangan panik lah. Kita dah tahu kan apa-apa. Buatlah, kita tolonglah mangsa. Kalau kita jadi mangsa, orang lain juga akan tolong. Okey, seterusnya kepatahan. Kepatahan ni banyak berlaku. Kita patah, bersukan ke apa, accident ke apa. Sering berlaku lah, macam choking tadi jarang-jarang lah kita jumpa choking. Kalau patah ni kita selalu jumpa. Okay, definisi patah, putusnya kesinambungan struktur tulang. Putusnya, maknanya tulang tadi tu, tulang kita tu terputus lah. Dia ada 2 jenis kepatahan. Yang pertama, kepatahan terbuka. Kepatahan yang melibatkan struktur tulang yang patah dan terkeluar menembusi kulit. Kalau kita pergi terjumpa accident ke apa ke, kita nampak kepatahan ke apa, kita tengok tulang dia terkeluar. Tu maksudnya kepatahan terbuka. Lepas tu kalau kepatahan tertutup ni, kepatahan yang melibatkan struktur tulang yang patah dan tidak dapat menembusi. Kalau yang kepatahan tertutup ni, kita lambat sikit lah kita nak tahu. Kita tengok kalau bengkak, kita tekan sakit apa kan. Tu pergilah buat x-ray. Maknanya patah. Orang kata patah dalam kan. Patah tu tutup. Macam ni lah. Contoh-contoh kepatahan tulang. Boleh nampak Pertama, transverse linear, oblique modifies, oblique displace, spiral, constrict dan combinate. Okay, seterusnya tanda-tanda kepatahan. Okay, tanda-tanda kepatahan. Pertama, kebengkakan. Pengumpulan darah dalam tisu disebabkan oleh pendarahan dari tulang.
Okey. Kita bagi laluan dulu lah ke azan, kita take file. Nanti habis azan kita mula balik. Okey, terima kasih. Pergilah minum-minum dulu ke apa. Kalau ada orang ni bukannya tengok aku minum ke? Kena minum ke? Nanti kita mula balik. Habis azan kita start.
Okay, kita teruskan azan benda habis. Kita teruskan ni Sampai pukul 5 sampai pukul 5. seperti yang cikgu cakap ni sejam je. So pukul 5 kita akan stop lah. Mungkin sampai kepatahan je lah kita stop. Okay, tanda-tanda kita sama lagi, tanda-tanda kepatahan. Ni semua dah. Okay, ada ke ni? Masih bersama saya lagi? Ada. Okay, masih. Okay, tanda-tanda kepatahan. Pertama, kebengkakan. Pengumpulan darah dalam tisu disebabkan oleh pendarahan dari tulang. Yang kedua, warna kulit. Warna merah kepada kebiruan. Tulang yang patah akan mencederakan tisu terutama tisu subcutaneous yang hampir dengan kulit. Yang ketiga, kecacatan pergerakan luar biasa berlaku akibat kepatahan yang teruk, angulasi. Okay, contoh lah kita buat situasi memola. Okay, memola kita macam kita berlanggar dengan musuh lah. Kita berlanggar dengan musuh. Member tackle apa semua. Okay, tiba waktu main tu memang kita tak rasa lah. Memang rasa tu rasalah sakit kan. Tapi kita tak tahu yang benda tu patah. Sebenarnya patah tapi kita tak macam was-was lah. Lepas tu kalau malam tu sikit, tiba-tiba tempat yang sakit tu dia bertukar warna. Warna kulit jadi kebiruan. Lepas tu kita nak bergerak pun sakit, susah. Memang orang kata apa? Ni bengkak je, tak kehil je ni kan. Kalau kita rasa was-was, kita buat x-ray. Kebanyakan terjadi macam tu lah. Buat x-ray je, patah. Retak je, tu bahayalah kalau kita biarkan. Itulah tanda-tanda. Tu tanda-tanda lah kalau kita nak tahu kepatahan. Okay, next. Okay, next gejala-gejala kepatahan. Pertama, sakitan, sakit di tempat yang tercedera dan bertambah teruk apabila ada pergerakan. Kurang pergerakan, gagal menggerakkan anggota yang patah, pergerakan tak normal, terputusnya struktur tulang secara total. Okay, gejala yang memang sah patah, memang kita lepas accident tu, ini memang betul-betul patah ni. Mana kita terasa sakit yang teramat sangat. Lepas tu kita nak gerakkan kita, contoh kaki kita patah, nak gerakkan tak boleh. Susah nak gerakkan dia. Tu confirm lah patah. Lepas tu jadi tak normal. Kita nak gerakkan anggota kita jadi tak normal lah. Okay, seterusnya. Bantuan awal kalau kita terserempak ke apa ke dengan mangsa patah ni. Sama sekali apa yang paling penting yang pertama tadilah yang kita belajar tadi, kaedah DRS ABC. Kita cek dulu apa semua, kalau tempat tu bahaya, pindahkan ke tempat yang lebih selamat. Yang kedua, pemasangan splint. Splint tu sekejap lagi kita tunjuk apa itu splint. Yang ketiga, hantar ke hospital lah. Kalau kita tak ada kenderaan ke apa, call lah ambulans. Tanggung saudara yang ada kereta minta tolong lah. Kalau setakat patah-patah ni kita hantar sendiri tak apa. Kalau accident ke apa, tu susah sikit lah kalau kita nak hantar sendiri. Tu memang kena tunggu ambulans lah. Okay, seterusnya perkara yang perlu diambil perhatian semasa pemasangan splint. Okay, tak apa, kita tunjuk dulu splint tu yang mana. Okay, ni splint. Ni. Yang kita panggil apa? Kain anduh. Kain anduh tu kita panggil arm sling splint. Itu yang biasa kita lihat lah. Kalau patah apa ni lah, peralatan atau barang yang digunakan untuk support, untuk mendukung kita daripada pergerakan ke apa ke, kita gunakan splint ni lah. Inilah yang dinamakan splint. Upper limb dengan lower limb splint ni, untuk pengetahuan anda semua, dia upper limb dengan lower limb splint ni ada dalam biasa ada dalam ambulance ataupun van EMS bomber ada benda ni. Mungkin kita tak ada simpan kat rumah benda ni. So boleh buat sendiri. Dia sama macam anduh. Tengok gambar sebelah yang hitam putih tu adalah anduh
buatan sendiri je. Dan itu ada panggil limb spleen. Okey? Okey. Jadi slide tadi perkara yang perlu diambil perhatian semasa pemasangan spleen. Pertama, periksa nadi di hujung. Lepas tu warna dan suhu. Ketiga, pengisian kapilari, rasa bila dia sentuh. Pengisian kapilari tu tahu tak cara dia? Cara dia kan, kalau kita tekan kita punya hujung jari ni. Contohnya kalau tangan tak. Kita tekan jari di hujung jari ni, merah akan jadi warna putih kan. Contoh putih tu nak ke merah balik, dia bawah 2 saat. Tu maknanya capillary kita dalam keadaan normal lah. Kalau tak normal, tekan dia putih, dia lambat nak ke merah balik. Tu tak normal lah capillary darah kita. Lepas tu rasa bila dia sentuh. Kita sentuh mangsa, kalau dia ada rasa tu datang. Okay, sampai situ je kot. Nombor 5 soalan lah. Kalau ada soalan ke apa nak ditujukan yang tak faham ke apa, bolehlah bagi. Ada soalan tak? Saya tanya. Kalau ada soalan boleh bagi Mana nak tengok chat? Tengok chat. Chat. Kalau rasa malu nak tanya boleh chat. Bagi kat chat nanti saya bacakan. Chat sini. Ada soalan? Ada soalan boleh tanya. Kalau malu nak bercakap boleh type di ruangan chat bawah tu. Kalau tak apa kita tunggu jap. Kalau ada bagi, kalau tak ada kita tamatkanlah sesi pembelajaran pada ni. Cikgu-cikgu berapa ibu bapa yang sedang sedang join bolehlah tanya. Kalau ada soalan boleh tanya Okey, ada satu. Okay. Macam mana kalau dia jatuh bilik air dan tak nampak sebarang luka dan maka adakah luka dalam dia tu efek besar untuk orang berusia? Macam tu dia macam soalan dari adik Nur Syafiqah Syarif ni. Macam mana kalau dia jatuh bilik air dan tak nampak sebarang luka atau bengkak? Adakah luka dalam dia tu efek besar untuk orang berusia? So, tu yang tadi. Kalau kita tak tahu, kita sentuh rasa sakit kan. So, untuk ambil jalan selamat, lepas tu kita tolonglah bawa dia bawa dia keluar tu. Pimpin dia keluar. Lepas dukung dia keluar, lepas tu panggil hospital ataupun call lah 999. Okey. Kalau bengkak besar tu kita sebab dia tak nampak, so kita tak boleh nak diagnose. So better kita hantar je pergi hospital. Refer ke hospital. Kalau patah ni kita tak payah, macam kalau kaki atau tangan kita tak payah. Kalau dia tak pengsan, kita tak payah buat CPR. Kalau dia sedar lagi, kita tak payah buat CPR. Kalau dia pengsan, kita buat CPR dulu. Kalau setakat patah bengkak tu dia sedar lagi, kita boleh bawa dia pergi hospital lah. Kalau tak ada kenderaan bolehlah call 999. Okey. Okay, seterusnya ada soalan lagi? Ada ni, kalau orang terkena racun. Terkena racun? Tengok elektronik ni. Tengok keadaan dia lah. Kalau orang terkena racun ni kan. Kalau terkena racun ni, kalau dia pengsan, kita buat dulu CPR. Kalau masih juga tak sedar, so call 999 lah. Okay? 999. Terkena ni, soalan dia terkena racun atau terminum ni? Ataupun terminum sendiri racun ni. Jangan. Kalau sekarang ni kan, kalau rasa-rasa tu bendera putih letak kat bawah. Jangan minum racun. Kita boleh menang insya-Allah. Tapi biasa terjumpa kalau ada yang jenis bunuh diri minum racun tu pun ada jenis mulut berbuih kan. Mulut berbuih.
tu tanda-tanda dia ambil racun lah. So kalau dia pengsan, kalau kita tahu dia ambil racun, better kita call 999, minta hantar hospital je lah. So bomba pun tak boleh buat apa, first responder pun tak boleh buat apa. Kalau dia terpengsan, kita buat CPR, tak sedar juga, kita call 999. Okey, faham? Orang lain? Okey. Macam dia tak ada pergi rawatan mana-mana, hanya ada pergi klinik, tapi doktor kata tak ada apa-apa yang serius, sedangkan dia terbaring di atas sebab sakit. Lebih baik urut atau pergi X-ray. X-ray lagi bagus. X-ray lagi bagus pendapat saya, sebab kalau urut ni kita ramalan-ramalan dia tak boleh teka-teka, ramalan main urut-urut dia tak boleh, sebab benda tak nampak. Lebih baik X-ray untuk selamat lah. X-ray paling jalan selamat. Paling selamat lah. Takut kadang-kadang urut ni bukannya tak elok, urut ni kita takut dia lebih memberi kemudaratan kepada mangsa. Faham? Okay, untuk selamat, bawa lah pergi hospital. Okey? Mungkin dia cedera dalaman. Kita tak tahu sebab dia tak nampak. Kadang kalau kita patah ni kita tak rasa sakit pun. Dia macam retak ke apa, kita macam terkehil kan. Oh, terkehil ni nanti surut lah tu. Tapi 2-3 hari tak surut-surut. Tu maknanya patah tu, kena buat X-ray bahaya. Okey, soalan lagi? Soalan lagi? Yang tak faham apa-apa? Cikgu-cikgu? Tak apa, bagi je kat chat kalau ada. Okey, faham. Terima kasih. Okey, sama-sama. Ada lagi? Kalau tak ada, kita tamatkanlah sesi pembelajaran. Apa kita tunggu lagi? Ada lagi soalan? Kalau ada lagi, kita tunggu sampai 5 minit. Tu boleh. 5 minit lagi. Kalau tak ada soalan, kita boleh bersurai lah. Alhamdulillah jelas. Okey. Terima kasih. Okay, lepas ni dah tahulah sikit-sikit kan nak jadi first responder macam mana. Kalau terjumpa mangsa ke apa ke, bolehlah kita nak buat, kita tahulah apa kita punya respon. Jangan kita panik. Itu je, jangan panik kan. Kalau jumpa mangsa pengisian ke apa, jangan panik. Itu je satu. Kalau satu lagi, kalau kita sebagai first responder, kalau kita terjumpa mangsa, kalau sikit pun tak ada ilmu nak macam ilmu pertolongan cemas ni, susah sangat. Sekarang semua ada phone. Okey? Call lah 999. Jangan rakam dulu. Jangan rakam. Jangan rakam. Call dulu. Call 999 baru rakam. Lepas tu jangan tinggalkan mangsa sendiri situ. Okey? Call 999. Kalau kita tak berani bertindak. Okey? Ada lagi soalan? Siapa sini yang kedek bomba ni? Ada tak yang kedek bomba ni? Tak dengar tadi macam saya, Syafiqah Syarif. Nasib baik tahun ni tak ada buat kawat kaki. Kalau ada kaki ni, cikgu garang ni korang ni. Saya baru lagi saya masuk tahun lepas. So saya tak pernah jumpa lagi lah cikgu-cikgu. Siapa yang pernah saya aja kawat? Saya. Cikgu Hairil ni. Siapa kenal ni? Siapa kenal saya cikgu? Cikgu Hairil. Okay. Saya baru lagi. Baru tahun ni masuk. Okey. Selamat. Siapa yang kenal lu? Tuan, okey, kita ada satu soalan. Okay. Tuan, macam mana kalau kita nampak orang insiden, adakah perlu kita angkat atau pegang mangsa? Okey, untuk persatuan ni Nur Syafiqah Syarif, kalau jumpa orang insiden, kalau boleh jangan angkat, jangan gerakkan dia. Kita tak tahu kepala dia ataupun tulang belakang dia patah ataupun tangan dia patah. Kalau kita angkat mungkin akan menyebabkan kecederaan yang lebih teruk. So kita respon kalau jumpa orang insiden yang seperti yang saya cakap tadi, DRS ABCD, danger. Kita buat macam pastikan keadaan di sekeliling mangsa ataupun kita tu jauh daripada kemabahayaan, faham? Kita biasa kita call 999.
Cek, kalau dia pengsan, cek dia punya nadi. Faham? Kalau dia sedar lagi, kita konsol dia. Cik, sabar cik, bantuan dalam, bantuan akan datang sebentar lagi. Kita Itulah. kena bercakap Kita lah. bercakap. Jangan bagi dia tidur, jangan bagi air. Yang penting, jangan bagi air. Walaupun dia cakap dia haus nak air, jangan bagi air. Okey? Biasanya kalau orang accident ni dia kadang-kadang ada yang banyak kita orang pergi kes, banyak accident, banyak yang minta air, jangan bagi. Walaupun dia cakap haus, jangan bagi. Bukan apa, dikhawatiri kalau kita bagi air, dia akan lemas. Okey? Lemas paru-paru dia sendiri. Faham? Shout for help tu yang paling terbaik lah, shout for help. Kalau pandai konsol dia, kita konsol dia. Macam mana kalau mangsa berada di tengah-tengah jalan, tidak perlu angkat juga. Kalau orang perasan benda tu tengah-tengah jalan, Kita tahan lah. kita tahan dulu, kita buat minta bantuan dulu. Letaklah apa-apa. Letaklah minta penghalang penghalang ke apa ke, kita lambai kenderaan, takkan dia nak langgar kita kan. So, itulah. Itu memang bahaya tu, tapi kita buatlah apa sekalipun untuk mengelakkan keberbahayaan. Okey. Habis dah? Ni ada cakap rakam dulu, ni memang netizen tidak bertanggungjawab. Jangan. Anda Ada sekalipun jangan. memang bakat like lah. Okey, jangan rakam lebih. Tolonglah, tolong mangsa. Tolong apa yang mampu. jangan tolong tengok. Kalau keluarga kita. Kalau kena keluar di baru tahu tenang penyesalan. Tapi kebanyakan sekarang buat macam tu lah. Dia rakam tu. Apa-apa tengok dia rakam tu. Jangan. Kita apa-apa kita tolong tu. Tolong semampu yang kita boleh lah. Ya, ada Okey, tak ada lagi soalan? Kalau tak ada soalan kita Kalau tak ada soalan, kita serahkan kepada cikgu tadi untuk tamatkan sesi kita pada petang ni. silakan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya serahkan kepada cikgu kadet anda. Okey, terima kasih. Minta maaf kalau ada tersilap kata. Okey, terima kasih diucapkan kepada pegawai bomba Encik Hairi dan juga pegawai bomba Badu Amin daripada Balai Bomba Sungai Besi di atas ceramah pada hari ini, iaitu tajuk Basic Life Support. Semoga ianya memberikan manfaat kepada semua. Terima kasih juga kepada semua pelajar yang dapat masuk menyertai taklimat pada petang ini. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat maju jaya. Jumpa lagi. Stay safe. Okey. Stay at home. Terima kasih.